Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Syuhaidah Idha. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Ashkin binti Zakaria. ID pelajar adalah 2020599491 bersama-sama dengan partner saya iaitu Siti Hajar binti Muhammad Hanafiah. Akan membentangkan tajuk isu-isu pendidikan kini dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Baik, pertama adalah pengenalan di mana kita akan melihat pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Jadi mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pendidikan dikategorikan sebagai 3 pengertian, iaitu pertama adalah perihal mendidik, kedua ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik, dan yang ketiga didikan, latihan dan ajaran. Manakala pengertian pendidikan dalam bahasa Arab pula terbahagi kepada 3 arti, iaitu yang pertama adalah tarbiyah, di mana tarbiyah ini adalah penekanan terhadap fizikal dan intelektual individu. Dan pengertian yang kedua adalah ta'dib, iaitu proses pendidikan yang memberi penekanan terhadap pembentukan manusia yang sejahtera, selaras dengan nilai murni dan etika berdasarkan ajaran Islam. Supaya seseorang khalifah dapat mengendalikan dirinya bersama masyarakat dengan penuh keadilan. Dan yang ketiga adalah ta'lim, iaitu proses pendidikan yang berasaskan pengajaran dan pembelajaran. Kita mungkin pernah dengar ta'dib dan ta'lim ni, sebab ta'dib dan ta'lim ni selalunya dipraktikkan dalam sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia. Mana kita punya Kementerian Pendidikan Malaysia pun mengamalkan konsep ta'dib dan ta'lim ni, iaitu mendidik bagi membentuk pelajar-pelajar menerapkan nilai-nilai murni berdasarkan etika dan ajaran Islam. Allah telah berfirman bahawa hanya orang yang berakal sempurna yang boleh menerima pelajaran dan peringatan. Terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 9, itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la yu'lamun. Innama tadhakkaru ulul albab. Maksudnya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Baik, kemuliaan sesuatu umat tidak hanya bergantung kepada ilmu yang tinggi semata, tapi juga kemurnian akhlak yang dimiliki. Jadi manusia tidak akan sempurna tanpa mempunyai adab, integriti dan nilai akhlak yang tinggi. Islam telah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama manusia. Kehidupan yang berlandaskan peribadi mulia dan bermoral tinggi merupakan aspek yang penting dalam kehidupan bertamadun. Jadi manifestasi kewujudan tamadun terdahulu adalah kehidupan beragama yang membentuk nilai kehidupan terpuji dan tinggi moral, tinggi akhlak, di mana sejarah peradaban manusia memperlihatkan proses perubahan sosial dan kebudayaan melalui kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan perkembangan sains dan teknologi, di mana tamadun-tamadun terdahulu telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan telah banyak membuat kajian sehingga mencapai kemajuan dalam teknologi pada masa sekarang. Jadi seterusnya adalah peradaban lahir apabila sesebuah masyarakat dan bangsa mencipta dan mengamalkan kehidupan budaya tinggi, khususnya apabila tradisi ilmu meluas dan berpengaruh. Seterusnya, kita ambil sedikit petikan daripada program pendidikan khas integrasi
Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2021, di mana Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi yang terdiri daripada pelbagai kaum dan sosio budaya yang hidup dengan harmoni sejak terbentuknya sebuah negara Malaysia dalam konteks hidup bermasyarakat dengan sosio budaya yang majmuk di Malaysia. Penerapan kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan di sekolah menjadi salah satu elemen utama dalam kurikulum pendidikan negara. Jadi, peranan pendidik sebagai ejen penyatuan masyarakat amatlah ditagih bagi melahirkan generasi Malaysia yang bersatu padu dan harmoni. Tamadun Islam yang kehilangan adab adalah kerana mengaplikasikan konsep ilmu yang salah berabad-abad lamanya. Apakah konsep ilmu yang salah ini? Di mana di negara kita sendiri masih lagi mengikut ajuan pendidikan dan pemikiran daripada negara barat moden sebagai rujukan. Jadi, pendidikan barat moden ni dia hanya membangunkan akal fikiran manusia insan tetapi tidak dalam membentuk adab akhlak insaniah. Jadi tradisi ilmu masyarakat barat ni mereka membuang agama dalam kehidupan mereka. Jadi pendidikan kita telah kehilangan elemen ta'adib ni, pembentukan adab dan akhlak yang baik sehingga gagal mendidik pelajar menjadi insan yang benar-benar cemerlang dunia dan akhirat. Sebagai contohnya, kita boleh lihat peningkatan kes-kes jenayah sibil, gejala sosial dan budaya kehidupan songsang yang berleluasa, LGBT contohnya sekarang. Jadi generasi muda remaja semakin berani menyuarakan kehendak dan kepentingan mereka dengan mengetepikan soal agama, betul salah serta soal halal dan haram. Isu yang pertama adalah masalah dalam pelaksanaan PDPC dalam mata pelajaran pendidikan moral dan sivik di peringkat sekolah. Seperti yang kita tahu, dari zaman dasar wawasan, negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Tapi sehingga sekarang masih banyak lagi isu-isu yang berkaitan pendidikan yang masih timbul dalam dasar pendidikan kebangsaan, terutamanya melalui sistem pendidikan itu sendiri. Jadi terdapat banyak isu-isu pendidikan yang boleh dikategorikan dalam peringkat beberapa peringkat, iaitu peringkat pentadbiran, peringkat pendidikan, teknologi pendidikan, organisasi sekolah dan perguruan. Jadi timbulnya pelbagai masalah di dalam struktur pendidikan, akses kepada pendidikan, equity, kualiti tenaga pengajar, ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur, pelaksanaan program dasar pelajaran dan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ataupun PPSMI dan juga kurikulum yang relevan serta berkesan. Jadi timbulnya beberapa isu di bawah pelaksanaan PDPC dalam mata pelajaran pendidikan moral dan sivik, iaitu pertamanya adalah pelajar beranggapan bahawa pendidikan sivik dan moral membosankan, merugikan masa dan tidak penting. Jadi kenapakah masalah-masalah ini berlaku dalam kalangan pelajar? Ia berkait rapat dengan poin yang kedua, iaitu pihak pentadbir sekolah dan pihak guru tidak mengambil serius terhadap mata pelajaran tersebut dan lebih memberi tumpuan terhadap subjek-subjek yang wajib dalam peperiksaan SPM sahaja. Jadi mata pelajaran moral dan sivik ini tidak termasuk dalam peperiksaan SPM. Jadi para guru cukup hanya menyuruh pelajar menghafal silibus-silibus di bawah mata pelajaran moral dan sivik bagi menjawab kertas peperiksaan biasa saja. Jadi pelaksanaan PDPC dalam mata pelajaran ini, mata pelajaran moral dan sivik ini tidak tercapai sepenuhnya kerana pelajar cuma menghafal dan tidak memahami serta mereka tidak boleh mempraktikkan ilmu berkaitan moral dan sivik ini di luar daripada sekolah.
poin yang ketiga iaitu subjek pendidikan moral dan civic ini diajar oleh guru yang tidak berpengalaman dalam bidang tersebut dan hanya berpandukan kepada silibus mata-mata. Dan apakah kesan-kesannya? Kita dapat lihat terdapat dua kesan, iaitu pertama adalah peningkatan kes jenayah dan gejala sosial yang sememangnya kes-kes jenayah dan gejala sosial ini telah lama berlaku dalam kalangan pelajar sebenarnya. Dan ia bukan sahaja membimbangkan ibu bapa dan guru-guru, malah ia juga memberi impak negatif terhadap kredibiliti sekolah. Yang sepatutnya sekolah menjadi ejen kawalan sosial yang seharusnya berfungsi dalam pembentukan sasiah yang mulia kepada generasi muda, tetapi tidak. Sekolah dianggap gagal untuk membentuk murid-murid menjadi seorang pelajar yang sepatutnya berakhlak mulia dan berintegriti. Jadi yang kedua adalah kemajuan teknologi, di mana menjadi punca kepada penyalahgunaan teknologi dan keruntuhan akhlak melalui perkhidmatan yang tidak bermoral. Contohnya kami ambil adalah trend sekarang, berlakunya trend sugar baby dalam kalangan pelajar universiti yang semakin hari semakin meningkat. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar di institusi tinggi tersebut melihat ianya sebagai satu peluang untuk mendapat wang saku tambahan dan mampu memberi kemewahan ekspres. Di mana kita dapat lihat di dalam media-media sosial sekarang, begitu ramai pelajar yang mengejar kemewahan dan kesenangan, yang memang bersaing untuk hidup lebih senang tanpa perlu bekerja keras. Jadi, apakah inisiatif pihak kerajaan melalui pendidikan moral dan civic ini? Ia merupakan satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membentuk dan melahirkan pelajar yang mempunyai perwatakan yang mulia, berintegriti, berpengetahuan tinggi dan serta melahirkan semangat patriotik yang unggul. Isu yang kedua adalah sikap perkauman, perbezaan etnik dan budaya di peringkat sekolah rendah, menengah dan universiti, khususnya dalam kalangan tenaga pengajar. Jadi, poin yang pertama adalah terdapat guru yang menunjukkan sifat perkauman terhadap guru dan pelajar yang berlainan etnik. Dan kemudian adalah sebilangan guru yang melakukan pengasingan pelajar mengikut latar belakang kaum, sosioekonomi dan agama, di mana pelajar Melayu hanya perlu duduk dalam kalangan pelajar Melayu, pelajar Cina hanya perlu duduk dalam kalangan pelajar Cina sahaja. Dan sama juga dengan etnik-etnik yang lain. Jadi ini menjadikan berlakunya keterbatasan hubungan antara pelajar merentasi etnik. Jadi kesan-kesan yang berlaku terhadap isu masalah perkauman ini adalah wujud persekitaran yang penuh dengan nilai syak wasangka antara satu sama lain, dan yang kedua ialah menggugat keyakinan dan kepercayaan pelajar terhadap etnik lain serta menimbulkan sikap stereotip dan membawa kepada ketegangan antara etnik. Jadi apakah peranan institusi dan sekolah dalam membendung masalah perkauman yang berlaku dalam kalangan pelajar dan tenaga pengajar? Jadi sekolah menjadi satu tempat pengintegrasian pelajar berlainan etnik dan budaya, dan seterusnya menghasilkan kesefahaman antara kaum kerana sering terdapat penambahan idea dan perspektif yang dibangkitkan. Jadi sekolah juga berfungsi sebagai medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Yang sepatutnya pelajar berjumpa di sekolah, saling kenal mengenali dan belajar menerima kelebihan dan kekurangan dalam agama dan etnik masing-masing, serta hormat
terhadap agama dan etnik masing-masing. Dan ini adalah kes-kes yang pernah berlaku sebelum ini yang menunjukkan berlakunya masalah perkauman dalam institusi dan sekolah. Sebagai contoh adalah pada tahun 2013 di Gelang Patah, Johor, berlaku insiden di mana seorang guru perempuan Cina mengeluarkan kata-kata kesat terhadap kaum tertentu yang dianggap telah menjejaskan reputasi guru sebagai ejen memupuk perpaduan. Dan yang kes kedua adalah sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Pai Chi di Mersing, Johor, di mana seorang guru besar telah menunjukkan sikap perkauman terhadap seorang guru Melayu dan kes ini berlaku pada tahun 2016. Baik, seterusnya kita ambil satu kes yang baru sahaja berlaku. Kementerian Pelajaran Malaysia tengah mencari solusi lagi daripada masalah yang timbul ini, iaitu di mana hampir 30,000 pelajar tidak ambil SPM. Dan statistik menunjukkan lebih 70% ataupun 390,000 pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi persekolahan tidak berminat untuk menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi, dan seramai 70,455 calon sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2021 tidak hadir menduduki peperiksaan atau tidak layak mendapat sijil. Maksudnya mereka sama ada tidak hadir ataupun gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan sejarah. Jadi seterusnya adalah seramai 1,655 calon yang mencatatkan markah semua G. Jadi semuanya gagal. Jadi seterusnya adalah seramai 24,941 ataupun 6.2% calon yang mendaftar tidak menduduki peperiksaan SPM, dan seramai 45,514 atau 22.91% calon tidak layak mendapat sijil, sama ada kerana tidak lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan sejarah. Dan ini adalah statistik terkini lah pada tahun ini, 2023. Baik, isu seterusnya adalah statistik pelajar tidak berminat sambung belajar dan tidak mengambil sijil pelajaran Malaysia SPM pada tahap yang merisaukan. Jadi kenapakah berlakunya isu ini? Poin pertama adalah masyarakat menganggap pelajaran adalah tidak penting. Yang kedua adalah pengaruh media sosial yang tiada sempadan dan batasan. Yang ketiga ialah daripada media sosial tersebut terdapat beberapa orang individu yang menyebarkan ideologi bahawa menyambung pelajaran ke institusi lebih tinggi adalah satu pembaziran wang ringgit dan masa. Jika kita lihat sekarang, generasi muda lebih cenderung terikut dengan idea dan trend terkini. Yang menjadi cabaran bagi guru-guru di sekolah dan juga pensyarah-pensyarah di institusi-institusi pengajian tinggi untuk membendung masalah yang berlaku dalam kalangan pelajar pada masa kini. Generasi pada masa kini, mereka lebih alpa dengan keseronokan di dunia maya dengan memuat naik pelbagai jenis konten. Walaupun konten tersebut boleh menimbulkan isu sensitiviti kaum, perbezaan etnik, budaya dan agama, hanya demi meraih sokongan viewers. Golongan muda pada masa kini lebih mengguna pakai ideologi yang dipaparkan di internet tanpa mengambil kira sama ada sumber tersebut adalah berilmiah ataupun tidak. Jadi mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya terhadap pendidikan. Di apa yang mereka dengar melalui media sosial tersebut, mereka guna pakaikan sebagai konsep hidup diorang. Jadi mereka berpegang kepada
apa yang mereka jumpa di laman sesawang dan media sosial tersebut. Jadi masalah-masalah tersebut telah menyebabkan berlakunya kepincangan menyeluruh dalam kehidupan sosial dan keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar serta meningkatnya gejala-gejala sosial yang tidak sihat dalam kalangan pelajar masa kini. Jadi ini sahaja pembentangan daripada saya. Dan saya serahkan kepada partner saya untuk pembentangan slide yang seterusnya. Penyelesaian mengikut perspektif etika dalam pelbagai peradaban. Sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan. Kepelbagaian budaya dilihat merupakan ciri istimewa yang wujud di Malaysia yang terbentuk daripada rakyat berbilang agama dan bangsa. Maka kepelbagaian budaya ini sangat ditekankan apabila menjadi satu daripada 6 aspirasi sistem pendidikan dalam Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia amat menitik beratkan pembangunan sasiah ke dalam diri pelajar. Pendidikan perlu mempunyai sistem nilai yang dapat dikembangkan dan disuburkan dalam sesebuah masyarakat supaya warganya memiliki nilai etika yang tinggi dalam kehidupan. Di Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah panduan dan tunjang utama dalam pengurusan sistem pendidikan di seluruh pelosok negara. Pelan Pendidikan Malaysia ini merupakan pelan pembaharuan dasar pendidikan yang telah dikaji secara menyeluruh dan dilaksanakan melalui proses transformasi sistem pendidikan yang sedia ada. Pelan ini bermatlamat untuk melengkapkan murid-murid di negara ini dengan segala kemahiran baru yang mereka perlukan setanding dengan piawaian pendidikan antarabangsa. Keadaan ini adalah sebagai persiapan diri mereka untuk merebut pelbagai peluang dan menghadapi cabaran di alaf baru. Dalam konteks khususnya dalam sistem pendidikan di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia menggariskan 6 aspirasi bagi murid atau pelajar, iaitu pertama, pengetahuan, kedua, kemahiran berfikir, ketiga, kemahiran memimpin, keempat, kemahiran peribahasa, kelima, etika dan kerohanian, serta keenam, identiti nasional. Umum sedia maklum mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Aspirasi bermaksud keinginan yang kuat atau cita-cita, manakala konteks PPM dalam sistem pendidikan melalui perspektif etika dan peradaban pula jelas dapat dilihat dalam aspirasi kelima dan keenam. Aspirasi kelima ini memberikan penekanan terhadap 3 prinsip. Prinsip pertama adalah kerohanian, iaitu mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Prinsip yang kedua adalah integriti, iaitu mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Seterusnya, prinsip ketiga adalah tanggungjawab sivik, iaitu bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar serta memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Sejajar dengan itu, sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam sistem yang kritikal dan mempunyai keberanian melakukan perkara yang betul. Selain itu, wujudnya 6 aspirasi melalui PPPM ini adalah membuktikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sangat memandang serius dan mengambil berat akan isu perkauman dan kepelbagaian agama dalam sistem pendidikan di Malaysia. Keadaan ini dapat dilihat melalui aspirasi keenam, iaitu identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang tinggi amat teguh dan diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.
Oleh itu, mencapai matlamat patriotism ini memerlukan semangat keterangkuman tinggi supaya para pelajar dapat memahami perbezaan dan bertolak ansur antara satu sama lain, menerima dan menghormati orang lain serta hidup bersama dengan kepelbagaian masyarakat Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah serta berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Kesedaran terhadap kepentingan nilai pendidikan. Golongan remaja sememangnya tidak lekang dengan teguran. Melalui teguran yang berterusan, bahawa hanya melalui ilmu pendidikan yang mampu menjadikan mereka seorang insan yang berilmu dan berjaya ke peringkat yang lebih tinggi. Kurangnya teguran serta bimbingan boleh menjadikan mereka semakin berani untuk bertindak sesuka hati. Ianya menjadi satu tanggungjawab pihak sekolah bagi memeriksa kembali kurikulum pendidikan Islam daripada sekolah rendah sehingga ke peringkat sekolah menengah bagi memasukkan aspek kesedaran sosial yang melibatkan agama, bangsa dan negara. Kekuatan emosi, psikologi, keagamaan dan jati diri yang kuat dapat berfungsi sebagai penghalang daripada terjebak ke kancah gejala-gejala sosial yang meruntuhkan sasiah. Selain itu, pihak sekolah dan masyarakat perlu peka dengan keadaan sekeliling untuk saling membantu keluarga yang kurang berkemampuan dan berpendapatan rendah dengan menyediakan bantuan dan kemudahan pembelajaran. Secara langsung, ia dapat mengurangkan golongan yang tercicir ini dalam pelajaran akibat masalah kewangan. Memandangkan Malaysia adalah negara maju yang masih kurang stabil dari segi ekonomi masyarakatnya, maka jurang antara rakyat yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi adalah besar. Masih begitu ramai pelajar daripada golongan yang kurang berkemampuan yang perlu dibantu. Oleh itu, pihak sekolah merupakan yang paling dekat dengan pelajar untuk mengesan masalah-masalah yang dihadapi pelajar terutama dari segi kewangan. Selain itu, proses memberi bantuan dari pelbagai pihak kerajaan seharusnya dimudahkan dan diberikan secara berkala bagi meringankan beban keluarga yang dalam kesusahan untuk memberi peluang anak-anak mereka menyambung pelajaran ke peringkat sekolah sehingga peringkat yang lebih tinggi. Sokongan daripada pelbagai pihak boleh memupuk semangat generasi muda terutama golongan yang kurang berkemampuan untuk terus berusaha dalam pelajaran. Peranan institusi, keluarga dan perguruan. Keluarga adalah tunggal utama bagi menentukan hala tuju bagi seorang pelajar dan merupakan acuan bagi membentuk kepribadian mereka. Ibu bapa perlu menjadi role model dengan mengamalkan hidup berteraskan agama Islam yang utuh dan menunjukkan sikap serta akhlak yang baik yang boleh dicontohi oleh anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa perlu seimbangkan didikan anak-anak di rumah dengan mengajarkan mereka ilmu kerohanian, ilmu agama Islam serta akhlak adab yang baik. Hal ini kerana budaya yang dipraktikkan di rumah akan dibawa oleh anak-anak ke sekolah dan di luar negara. Seterusnya, didikan bagi membentuk seseorang anak bangsa yang berakhlak mulia tidak hanya terbatas di rumah sahaja. Mereka perlu diberikan pendidikan sepenuhnya melalui pembelajaran di sekolah. Namun, pendidikan tidak hanya boleh difokuskan terhadap mata pelajaran semata-mata. Mereka perlu didedahkan dengan pelbagai contoh dan tauladan yang baik. Justru, pihak sekolah terutama para guru merupakan faktor penentu kualiti sistem pendidikan di Malaysia. Bahkan dokumen PPPM 2013 dan 2015 membuktikan bahawa hanya 50% pengajaran disampaikan dengan berkesan. Para guru perlu menilai kekuatan dan kekurangan mereka sendiri semasa mengajar dan berhubung dengan pelajar. Penilaian kendiri ini dapat membantu para guru untuk memikirkan cara bagi membaiki mutu pengajaran dan cara mereka berhubung dengan anak-anak murid. Secara langsung, usaha ini akan memberi kesan positif kepada pembangunan
profesionalism guru itu sendiri. Seterusnya, sikap perkauman merupakan cabaran utama dalam membentuk hubungan etnik yang harmoni. Sikap perkauman yang wujud dalam kalangan guru terhadap pelajar yang berlainan etnik haruslah ditangani sebaiknya. Hal ini kerana guru merupakan barisan paling hadapan yang telah diberikan kepercayaan yang boleh melerai dan menyelesaikan masalah disiplin antara murid. Khususnya sekiranya terdapat sentimen perkauman dalam kalangan pelajar. Guru perlu menunjukkan contoh sikap yang baik dengan guru yang lain yang berlainan agama selain penyampaian berunsur politik dan perkauman semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas haruslah dielakkan. Selain itu, guru juga memiliki pengetahuan kesedaran yang berbeza yang membolehkan mereka lebih sensitif terhadap latar belakang murid yang berbeza kaum dan menangani masalah kaum dengan positif secara proaktif. Seterusnya, penerapan kepada asas agama Islam dan hormat menghormati agama bangsa lain. Walaupun bangsa Malaysia, bangsa Melayu dan agama Islam merupakan bangsa dominan di negara Malaysia, namun masyarakat Malaysia telah diajar untuk saling mengamalkan hidup bermasyarakat majmuk, tetap menghormati hak-hak kaum lain dan saling menjaga kebajikan kaum dan etnik lain seperti kaum India dan Cina dan pelbagai etnik daripada Sabah dan Sarawak. Budaya hormat menghormati kaum lain telah menjadi corak warna-warni dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan menjadikan Malaysia satu negara yang unik dan kepelbagaian adat dan budaya, agama dan etnik sejak dari zaman penjajahan British lagi. Walaupun mempunyai aliran pendidikan yang berbeza, namun subjek-subjek asas adalah sama seperti bahasa Melayu, matematik, sains dan bahasa Inggeris. Hanya bezanya adalah sekolah vernacular Cina menggunakan bahasa dan penulisan dalam bahasa Cina, manakala sekolah vernacular India menggunakan bahasa, penulisan dan bahasa Tamil. Tambahan pula, kewujudan sekolah vernacular merupakan salah satu bukti bahawa Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang saling menghormati pelbagai kaum dan agama. Walaupun terdapat pelbagai jenis sekolah di Malaysia, rakyat bebas membuat keputusan untuk menghantar anak-anak mereka di sekolah yang berlainan daripada bahasa ibunda mereka. Bahkan terdapat juga pelajar-pelajar kaum Cina dan India yang memasuki sekolah kebangsaan biasa dan fasih berbahasa Melayu. Bahkan ada juga pelajar bahasa Cina yang mendapat keputusan di dalam ujian penilaian kelas KAFA UPKK. Ini terbukti melalui berita yang disiarkan oleh Esra Awani pada 21 Disember 2018. Selain itu, ia memberikan satu kelebihan iaitu penguasaan bahasa terhadap pelajar-pelajar sekolah di Malaysia. Selain mereka juga mampu untuk menghormati subjek agama Islam yang diajar di sekolah dengan baik. Pelajar perlu disemai dengan nilai-nilai kasih sayang terhadap agama Islam. Pegangan asas agama yang utuh dalam diri seorang pelajar mampu memberikan fahaman yang baik terhadap nilai kerohanian dan akhlak. Keadaan ini mampu memberikan impak yang baik dalam nilai etika dan moral dalam kalangan pelajar atau saling menjaga adab, adat resam, agama dan bangsa sendiri. Dalam masa yang sama, mampu menghormati dan budaya dan agama daripada bangsa lain. Kepelbagaian kaum kepelbagaian kaum mampu memupuk daya saing yang baik terhadap pelajar. Secara langsung dapat melahirkan generasi yang saling hormat menghormati, dapat menerima perbezaan budaya, kaum dan agama serta berakhlak mulia dengan membawa nama baik kaum dan agama masing-masing. Selain itu, pihak sekolah juga saban tahun tidak melepaskan peluang mengadakan pelbagai aktiviti khususnya pada Hari Kemerdekaan melambangkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Akhir sekali, bijak menggunakan teknologi sesuai dengan peredaran zaman dan teknologi yang semakin canggih. Aktiviti anak-anak yang melibatkan gadget seperti telefon pintar dan komputer perlu sentiasa dipantau. Antara
faktor terbesar kerosakan sesiah diri dalam kalangan generasi muda pada masa kini adalah melalui dunia internet. Maka pihak kerajaan perlu menyekat penyiaran eksklusif secara besar-besaran terhadap laman web yang merosakkan akidah anak bangsa, terutamanya pornografi. Memandangkan masyarakat dunia semakin terbuka dengan video, filem dan drama yang menyimpang daripada ajaran agama Islam seperti video tarian gairah daripada segelintir negara seperti Korea, filem berunsur pembunuhan ekstrim dan mempunyai unsur seks, maka cabaran bagi mengawal lambakan video, filem dan drama ini seperti ini adalah menjadi hampir mustahil. Justru itu, pihak kerajaan, pihak sekolah, termasuk pihak institusi pengajian tinggi dan pihak ibu bapa serta masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam memantau aktiviti atas talian yang dilakukan oleh anak-anak ini dengan menyekat laman web yang boleh merosakkan akhlak dan akidah serta menghadkan kepada sumber pelajaran sahaja. Selain itu, pihak sekolah dan universiti pula perlu lebih kerap mengadakan seminar dan ceramah berkaitan kesedaran tentang bahaya penggunaan gadget, internet serta lebih menekankan dan membimbing pelajar terhadap penggunaan ke arah yang betul. Seterusnya juga, pihak pendidik perlu lebih bijak dalam menyelesaikan dan menyediakan teknik dan bahan-bahan mengajar yang digunakan di dalam kelas supaya lebih kreatif, kondusif dan efektif kepada pelajar. Para pembangun aplikasi dalam talian disarankan untuk membina lebih banyak aplikasi yang menarik, berilmiah dan bermanfaat kepada remaja. Bagi isu ini, natijahnya terdapat pelbagai isu yang dikenal pasti dalam sistem pendidikan di negara kita Malaysia. Antaranya adalah isu sistem pendidikan yang masih gagal memberi kepuasan terbaik, penyampaian pendidikan moral yang kurang berkesan oleh para pendidik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, isu perkauman yang timbul dalam kalangan para guru dan pelajar, dan isu terakhir yang dibincangkan, isu keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Kepelbagaian sosio-budaya yang wujud dalam sesebuah masyarakat dan negara seharusnya diberikan perhatian dan seterusnya memberikan pendedahan awal khususnya kepada masyarakat muda pada hari ini melalui pendidikan. Maka sekolah merupakan platform terbaik untuk mendidik mereka kerana pelajar yang berusia antara 7 hingga 17 tahun banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. Oleh yang demikian, institusi pendidikan yang ada pada hari ini perlu menggunakan sebaik mungkin peluang yang ada dengan memainkan peranan penting agar usaha untuk mewujudkan keharmonian sekaligus perpaduan dalam masyarakat dapat dicapai. Justru itu, nilai etika dan moral yang sedia ada seharusnya dipupuk dan diperkukuhkan dalam kalangan pelajar untuk mencorakkan personaliti pelajar yang tinggi akhlak dan etika bagi mencerminkan tingginya peradaban seorang pelajar. Kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral sewajarnya diambil oleh semua pelajar termasuk pendidik dan Kementerian Pelajaran Malaysia, para ibu bapa serta masyarakat. Hal ini juga perlu ditegaskan bahawa penerapan nilai etika dan moral perlu dilaksanakan untuk memberi kesedaran kepada pembangunan masyarakat sivil yang menekankan kepada penekanan moral dan integriti dalam masyarakat. Dengan ini adalah dapat dirumuskan bahawa dalam menjayakan usaha penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam kalangan pelajar bermula dari peringkat sekolah rendah, menengah sehingga ke peringkat universiti adalah memerlukan perlibatan dari semua pihak. Sekian, itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.